Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Terima kasih kerana sambil bersarapan memilih kita Jess sebagai antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Apa khabar anda di rumah? Diharapkan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, yang baik-baik sahaja bersama dengan keluarga yang tersayang. Tetapi kepada mereka yang mungkin berjauhan dengan keluarga, jangan risau. Jarak itu sentiasa mendekatkan, silaturahim sentiasa dieratkan. Itulah penggunaan teknologi sebenarnya yang perlu kita manfaatkan dalam keadaan-keadaan yang mencabar seperti ini. Apa khabar Jess? Khabar baik Gas, seperti biasa Gas. Sangat baik Gas. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, khabar baik. How was your weekend, okay? Okey macam biasa Gas. Cantik hari ini, tapi hari-hari cantik Hari-hari cantik, nanti betul. kena. Okey Jess, hari ini 24 Februari 2021 bersamaan dengan 17 Rejab 1442 Hijriah. Masih lagi adik-adik kita menjalani peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Dengar-dengar hari ini mereka tak ada paper. Tak ada paper. Tak ada paper. Esok mereka akan menjalani paper fizik bagi yang science side dan untuk aliran sastra akan menjalani peperiksaan sains. Dan seterusnya untuk minggu ini, selepas esok, keesokan harinya pula mereka akan menjalani ujian pendidikan Islam ataupun tasawuf. Jadi kepada anda di rumah, mungkin gunakan masanya hari ini untuk pecutan terakhir. Betul. Tapi jangan pressure lah. Jangan pressure. Jangan Tenang, pressure. tenang. Kena relax, santai. Kalau sikit. Jess dulu masa ambil SPM, apa tips yang Jess amalkan setiap hari? Jess ni seorang yang last minute Gas. Last minute? Jadi Okey. kena belajar tu memang last minute. Dari malam sampai ke pagi tak tidur. Menjadi? Menjadi. Oh, bangga menjadi. Dapat juga gitu. Alhamdulillah, syukur. Tapi kepada anda, terpulang kepada cara anda. Kepada mereka yang mungkin ada juga tak dapat last minute ni, tips yang boleh dikongsikan sikit-sikit. Tapi selalu-selalu. Maksudnya mungkin bangun awal pagi, kita belajar dalam setengah jam, rehat 5 minit, sambung lagi. Tahap konsistensi dan perhatian seseorang itu berbeza-beza. Tapi apapun kami ucapkan all the best. All the best. Selamat maju jaya. InsyaAllah kejayaan itu milik anda untuk SPM 2020. Baik. Hari ini topik kita pertama, sebenarnya sedikit ilmiah. Kita meraihkan ilmu dan pendidikan bukan sahaja di peringkat sekolah, juga di institusi pengajian tinggi. Topik yang pertama, Jubli Perak FEB Unimas melakar kegemilangan graduan di Bumi Kenyalang. Lebih lanjut selepas ini, kami akan bawakan kepada anda. Itu topik yang pertama. Topik yang kedua, Jess? Topik yang kedua adalah pengenalan kepada slot pendidikan sejahtera Asia. Sebab apa kita itu tahu, nanti? sebab kita tahu ada juga beberapa negeri, terutamanya di Sarawak ini, yang mana sesi persekolahannya ditangguhkan. Jadi ini mungkin masa terbaik bukan sahaja untuk pelajar tetapi untuk ibu bapa menimba tips untuk macam mana menguasai silibus pendidikan, mungkin untuk mengajar anak-anak. Sebab ada juga ibu bapa yang mengeluarkan kenyataan ataupun mengeluarkan kegusaran yang mana mereka merasakan bahawa terdapat beberapa silibus mereka tak tahu macam mana nak ajar. Mungkin melalui slot pendidikan di Sejahtera Asia ini boleh membantu anda. Tapi sebelum itu kami akan bawakan perkembangan semasa dahulu kepada anda. Kita akan mulakan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Baik. Kes COVID-19 cecah 300,000 di Malaysia Gas. Malaysia telah mencatatkan 2,437 kes baru positif COVID-19 pada Ahad. Daripada jumlah itu, sebanyak 2,435 kes merupakan kes tempatan dan 2 kes adalah kes import. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Malaysia meningkat kepada 300,752 kes dan kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah 26,205 kes. Selangor masih kekal mencatatkan jumlah kes harian tertinggi iaitu sebanyak 914 kes, diikuti Johor iaitu 340 kes dan Perak 337 kes. Manakala kes sembuh pula adalah sebanyak 3,251 orang, menjadikan kes sembuh baru sebanyak 273,470 orang. 417 orang. Okey, 9 kluster baru direkodkan melibatkan kluster tempat kerja, namun 3 kluster telah diisytiharkan tamat dan turut mencatatkan kita turut merekodkannya 9 kematian semalam, lalu menjadikan jumlah kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,130 Gas. 1,130 jumlah kematian setakat ini maksudnya melebihi 1,000 kes. Betul Gas. Jadi kita harapkan biarpun vaksin itu sudah tiba, jangan dijadikan sebagai tiket lah untuk kita melekakan dan mengabaikan segala SOP dan mengurangkan kawalan kendiri. Saya kira semakin dekat vaksin ini tiba untuk kita terima,
semakin itu untuk kita sentiasa siap siaga dan teruskan tingkatkan kawalan kendiri kita. Baik, itu di Malaysia. Betul. Perkembangan COVID-19 di Sarawak merekodkan 171 kes baharu COVID-19 semalam dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 9,545 kes setakat ini. Daerah Sibu mencatatkan bilangan kes tertinggi iaitu sebanyak 33 kes dan diikuti dengan daerah Miri, Bintulu dan beberapa daerah yang lain. Dalam pada itu, setakat semalam JPBNS memaklumkan sebanyak 27 kluster yang masih aktif di Sarawak. Juga duka cita dimaklumkan Sarawak mencatatkan 2 kes kematian semalam, masing-masing 1 kes di Sibu dan Bintulu dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian meningkat kepada 83 kes. Salam takziah kami ucapkan kepada keluarga mangsa dan moga terus tabah menghadapi ujian dalam tempoh yang mencabar ini. Oleh itu, untuk kita sentiasa mengharapkan keadaan untuk kembali baik dan normal seperti sedia kala, macam biasa Jess, kita pesan kepada mereka di rumah untuk terus amalkan 3W, wash, one and wear dan elakkan 3C, corridor places, confined spaces dan close conversation. Mungkin perincian yang seterusnya daripada Baik, perincian Jess. seterusnya Jess nak kongsikan pengumuman yang dibuat khas dari Pejabat Kesihatan Bahagian Samarahan di mana individu yang pernah berada di Wisma Samarindah Parking Lot diminta untuk menjalani saringan COVID-19 pada hari ini iaitu 1 Mac 2021. Arahan tersebut termasuk individu yang terlibat dalam aktiviti sepak takraw di kawasan itu pada 19 hingga 23 Februari yang lalu dalam lingkungan jam sekitar 5 hingga 7 pada petang. Orang ramai yang mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi di talian 082 672 101. Sempat lagi nak pergi ni hari ni ujian saringan tersebut akan dibuat pada jam 9 hingga 1 petang seperti yang terpapar nanti. Baik. Jadi tolong bekerjasama anda semua bagi mengelakkan kes yang tidak diingini berlaku nanti ya. Segera putuskan rantaian Betul. COVID-19, itu yang paling penting sebab kita tahu banyak penangguhan yang telah dibuat gara-gara pandemik ini termasuk persekolahan. Jadi kita tidak mahu itu terus ditangguhkan, terus berikan kerjasama. Pastinya ini membawa kepada perincian yang seterusnya iaitu pembukaan sekolah di 9 daerah di Sarawak ditangguh. Sesi persekolahan yang sepatutnya bermula hari ini ditangguhkan selama 14 hari lagi di 9 daerah di Sarawak. Ia berikutan kes jangkitan COVID-19 yang masih tinggi di 9 daerah di Sarawak iaitu Kuching, Samarahan, Julau, Meradong, Sibu, Kapit, Bintulu, Subis dan Miri. Menurut JPBNS, penangguhan itu dibuat atas nasihat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS dan selepas perbincangan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. JPBNS juga sudah mewujudkan satu jawatankuasa di bawah Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bagi memastikan sesi persekolahan di seluruh negeri dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Ini menimbulkan kegusaran terutama dalam kalangan ibu bapa kerana biarpun kita menghadapi suasana ataupun tempoh yang mencabar ini, pada masa yang sama mereka risau anak-anak mereka tertinggal dengan pelajaran di sekolah dan sebagainya dan ada antara silibus di sekolah yang mereka tak tahu macam mana nak ajar. Jadi selepas ini kita akan bawakan satu slot pendidikan terbaru di Sejahtera Asia yang boleh membantu menyelesaikan Siapa cikgu dia, Kas? Siapa cikgu dia? Siapa tutor dia? Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kepada mereka yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Pastikan sarapan pada pagi ini sihatlah Kita tahu vaksin itu ada, tapi janganlah menghiraukan keselamatan. Sentiasa amalkan pemakanan yang seimbang dan yang paling penting pemilihan makanan itu dapat meningkatkan daya imunisasi badan. Itu yang terbaik. Baik, kepada anda ya pada pagi ini, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi kepada anda dan topik dalam Sejahtera Asia pada hari ini sedikit ilmiah. Kita raikan ilmu pengetahuan itu sendiri bukan sahaja di peringkat sekolah tetapi di peringkat institusi pengajian tinggi. Kalau Jess dulu di IPT belajar kat mana? UiTM. UiTM di hatiku. Oh, gitu. UiTM mana tu? Semarahan. Semarahan. Kalau saya belajar dekat Unimas. Dan pada hari ini kita bersama dengan salah seorang
pensyarah Unimas. Jadi untuk tahu lebih lanjut mengenai apa topik akan kita bawakan pada hari ini, menarik sebenarnya, terutamanya kepada mereka yang minat dalam bidang ekonomi dan perniagaan. Juga kami nak bawakan kepada anda bahawa tahun 2021 sebenarnya adalah tahun yang penuh bermakna buat Fakulti Ekonomi dan Perniagaan FEB Universiti Malaysia Sarawak Unimas, kerana tahun ini FEB Unimas menyambut ulang tahun ke-25 Jubli Perak mereka. Sambutan Jubli Perak ini merupakan tanda aras penting FEB dari satu perjalanan yang bermula pada Januari tahun 1996. Setelah banyak perubahan yang dilalui, kini FEB memainkan peranan signifikan ke arah melahirkan graduan tersedia masa hadapan yang bersifat holistik. Itu yang kita mahu. Pendidikan yang bersifat holistik. Jadi pagi ini, selain sangat meriah, kecoh pagi ini, kami nak wawarkan kepada anda siapa yang akan membicarakan lebih lanjut mengenai topik Jubli Perak FEB Unimas melakar kegemilangan graduan di Bumi Kenyalang. Kita bersama dengan Dr. Nur Azira Ayub, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Unimas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Good morning, cantik. guys. Cantik kan, Doktor? Kan, berseri-seri. Belakang tu Pagi-pagi. yang penting. Ada banner. Yang penting belakang tu. Jubli Perak 25 tahun FEB Unimas. Selain daripada menjadi seorang timbalan dekan, adakah doktor juga salah seorang pensyarah? Ya, saya Untuk pensyarah. subjek apa tu? Mana tahu pernah saya ambil dahulu. Untuk marketing. Aha. Sebelum ni daripada tahun 1997 sampai 2006 saya mengajar tourism. Oh, Tapi lepas tu tourism. tourism. Dulu kita ada. Ada. Tapi sekarang kita ada marketing lah. So saya mengajar marketing, advertising, international marketing. That's my courses lah. Sebab itulah kekuatan marketing tu nampak dia tak datang seorang tau. Dia bawa sekali betul. dua banner. Jadi kalau berdasarkan banner ni Jubli Perak 25 tahun. Tujuan sambutan ulang tahun Jubli Perak Fakulti Ekonomi dan Perniagaan FEB ni yang ke-25 ni, apa tujuan sambutan ni sebenarnya, Doktor? Okey. Memang dalam 2021 ni kita celebrate lah. Want to celebrate kata kita ni dah mencapai 25 tahun of existence of FEB, Faculty of Economics and Business, Universiti Malaysia Sarawak. Dan nama manis yang kita orang selalu panggil popular, nama popular FEB Sarawak, FEB Unimas di Sarawak. Unimas Sarawak. Dah 25 tahun dekat FEB, dekat Sarawak. Jadi kita nak celebrate. Dah lama yang kita dah ada dekat sini, semua accomplishment kita, kepayahan kita, cabaran kita nak sambut. FEB Unimas daripada 1996, masa tu kecil lagi. 1996. 1996, Roger. ya. 1996. Very Kolej small. apa, doktor, yang dekat sebelah Desa Ilmu tu? Yang kolej terawal kat Unimas? Kolej terawal. Malaysia. Kolej kediaman. Kolej Kediaman. I think masa tu masa sekarang Seroja. Seroja Tapi sekarang. dulu tak tahulah panggil apa, Kenanga ke, macam sounds weird. Sounds weird, tapi dia dah lama berubah. lah FEB ini. Dah lama. Tapi masa tu kampus yang lama, kampus sekarang kampus baru besar kan. Dulu kampus masa bangunan berkayu lagi. Masih saya ingat lagi Masih sebab ingat. saya part of yang memang daripada awal-awal punya tenaga pengajar masa tu tau. Jadi bilik yang diberi pun sikit saja. Fasiliti pun limited saja. Betul. Pada masa tu 23 orang saja pelajar yang telah diambil masa tu baru. 23 pelajar 23 untuk saja. satu fakulti FEB. Satu fakulti. Dan doktor berada juga pada fasa itu. Pada yes. Quite lama masa tu Betul. muda-muda lagi dah datang 25 Sarawak. tahun. Umur adik Jess, guys. 25 tahun Ke ni. umur Jess? Tak. Okey, doktor. Pastinya pengisian dan program itu juga menarik bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-25 Jubli Perak FEB ini. Mungkin boleh dikongsikan antara aktivitinya, doktor? Okey. Kita berancangkan daripada last year lagi ya. Kita mengharapkan pelajar ramai datang ke sini. Bila ramai pelajar datang, meriah dekat FEB. Sebagai sebelum-sebelum ni kan, bila kita buat aktiviti memang meriah. Tetapi because of pandemic ni kan, sedih sikit lah. Jadi kita merancang juga, hoping that tahun 2021 ni reda sikit pandemik tu, kita adakan banyak research seminars, kita nak launch coffee book FEB 25 tahun, dan kita ada juga engagement dengan industri, kita panggil dia orang ke sini, dengan engagement dengan alumni juga, dengan community,
Dan kita pun merancang juga nak buat explorers sebenarnya dekat Kuching. Saya Itu suka rancangan explore. pada asalnya Rancangan saya suka ya. juga. Rancangan. Suka juga. Tapi bila dah join, bila dah sertai Explorers ni, bila dah rasa letih tu give up. Tapi mula-mula semangat. Exercise dulu. Tapi because of this pandemic kan, Pandemic. so a lot of things being done in online lah. Tapi so far Betul. sambutan kepada aktiviti ni memang agak memberansangkan lah ya. Setakat daripada sebab kita rancang daripada one whole year, Januari, Februari semua ada aktiviti dan memang telah diadakan aktiviti itu semua tapi virtually lah. Setakat ni dekat online daripada dengan kita punya persatuan pelajar memang very supportive buat aktiviti untuk kita orang ya. Dan official launching Jubilee Perak ni pada 18 Februari 18 di Februari, di betul. Taputra di FEB lah, di Unimas lah. Kita memang nak buat besar-besaran tapi tak dapat. Jadi kita bernasib baik juga pada masa tu dijemput oleh NC Unimas untuk bersama-sama buat launching ni dengan amanat NC pada 18 hari bulan tu. So we were quite lucky lah. Semangat golongan pendidik ini termasuk golongan pensyarah ada sahaja cara yang mereka lakukan untuk mengimarahkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan orang kata sebenarnya sambutan ini setiap tahun diadakan. Tetapi bagi mereka yang sentiasa memertabatkan ilmu pengetahuan ini ke peringkat yang lebih tinggi, selain mengajar, mereka juga berfikir macam mana nak menjadikan bahawa satu-satu aktiviti seperti sambutan Jubilee Perak 25 tahun ini menjadi lebih meriah walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19. Tapi sambutan masih memberangsangkan ya doktor. Sebab apa ni menaikkan semangat pelajar tu walaupun diorang dekat at home. Ada yang di Semenanjung, ada yang di Sabah. Ya, merata-rata dekat kampung mana kan. Jadi macam FEB masih ada. 25 tahun tu kita dah telah melalui banyak perkara dan mengingatkan juga pelajar kepada alumni diorang, pelajar pengajar-pengajar lecturer yang masih ada di FEB lah yang menunggu-nunggu mereka supaya bila diorang datang semula. Cakap pasal alumni ni, bekas-bekas pelajar universiti atau alumni juga mempunyai peranan penting dalam berkongsi pengalaman bersama dengan pelajar dan pensyarah. Ini kerana kadang-kadang ada antara pensyarah muda yang mempunyai pengalaman industri mungkin sedikit kurang. Jadi daripada pandangan doktor sendirilah, apakah orang kata program susulan pihak pengurusan FEB bersama dengan pelajar-pelajar alumni? Okey. Kita memang sentiasa engaging diorang lah untuk datang, untuk dulu diorang boleh datang. Tapi with this pandemic dengan online-nya, lagi banyak lagi aktiviti yang boleh melibatkan diorang lah, kita panggil ya. Dan baru last week actually kita ada virtual accounting week yang diorang melibat juga industri dan at the same time alumni. Bawa balik, bukanlah bawa balik macam virtually lah bawa balik talking about sharing dia punya experience bekerja, macam mana mendapat kerja, macam mana melalui kerja, what else actually they will go further kepada pelajar-pelajar, current pelajar sekarang. So we have done that a lot lah. And then and also this is macam promotions Boleh silakan. Boleh. So sempena Jubilee Perak ni kita mengadakan program kempen FEB Memory Lane. Jadi saya mengalu-alukan semua pelajar dan alumni untuk share gambar-gambar lama masa 2000 ke kan, lama-lama yang kita tak tahu kan, mungkin dia orang ada. Share with us video kan kalau ada, even wishes towards Jubilee Perak 25 tahun tu pun boleh juga, ataupun certain stories with sweet stories or joke kah yang happen dekat dekat masa FEB masa dia orang tu boleh share. So minta check out our info dekat FB, Perfect FB dengan FEB punya FB dengan website untuk social media kita untuk dapatkan macam information lah macam mana nak memanggil, nak men-share benda-benda yang dia orang boleh share tu dengan with us. So nanti kita paparkan. Jadi kepada para alumni di luar sana, ini peluang anda untuk sertakan sekali hashtag throwback, hashtag KLMJ. Tahu tak apa maksud KLMJ? Tahu. Apa? Kenangan lalu mengusik jiwa. Jadi throwback anda itu penting. Mungkin boleh jadikan inspirasi kepada student-student atau pelajar-pelajar muda ini juga untuk menjadi berjaya seperti anda. Baik, selepas ini banyak lagi perkongsian bersama dengan Dr. Nur Azira yang ke mana-mana hanya dalam Sejahtera Asia.
Baik, anda masih lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Seperti biasa, saya dan Gas hari ini akan menemani anda sehingga 1 jam. Dalam masa 1 jam ni. Jadi, topik kita hari ini adalah mengenai Jubli Perak FEB Unimas melakar kegemilangan graduan di Bumi Kenyalan bersama dengan Dr. Nur Azira Ayub, Timbalan Dekan HEPA Unimas. Baik, Doktor, kita nak tahu sepanjang 25 tahun penubuhan FEB ni, berapa dah jumlah graduan ni sebenarnya, Doktor? Bayangkanlah daripada dulu 1996 25 orang 25 saja. orang. Sekarang graduan kita adalah 7,689 orang. Berapa ribu? 7,689. 689, The guys. current student pula lebih kurang 2,000. So about 9,000 lah semua altogether. Banyak Itu ni. pra-siswazah dan pasca siswazah digabungkan sekali. Digabungkan sekali. Kalau undergraduates, it's about 83% of that number. Wow. Saya kira untuk postgraduate, kalau 83%, 70% itu masih lagi satu amount yang banyak sebenarnya. Jadi ini menunjukkan bahawa ramai sebenarnya nak berminat belajar mengenai ekonomi dan perniagaan ni. Jaz dulu ambil kos apa? Saya dulu ambil kos Admin Science. Admin Science. Ada rasa nak berniaga ke? Memang ada Gas nak buka butik. So just ke pakaian. So nak buka butik bolehlah. Tak ada had umur kalau nak masuk? Boleh. Boleh. Tak ada masalah nak Okey, cakap. Doktor, kalau boleh dikongsikan setakat ini, apakah antara bidang yang ditawarkan oleh FEB untuk para pelajar tempatan juga di luar negara? Okay. Sebab kita Faculty of Economics and Business, jadi kita fokus Economics and Business. Okay. Di antara bidang yang spesifik kita ada adalah Economics, Marketing, Finance, Management dengan Accounting. So dia 5 lah, ada 5 basic bidang dalam FEB yang ada. So Ada boleh nanti Jess. Jess, silakan Boleh, Jess. Doktor. Terima kasih. Orang dah invite tu, Gas. Saya join lah nanti. Bukan senang ni. Okey, untuk makluman penonton, Unimas dinobatkan antara 1,001 universiti terbaik dunia mengikut Times Higher Education World University Ranking pada tahun 2019, dan ekonomi dan perniagaan Unimas juga berada pada ranking 501 terbaik dunia. Melihat kepada pencapaian ini, Doktor, kalau boleh dikongsikan usaha FEB untuk meningkatkan lagi kadar pasaran golongan graduan. Okey. Dalam FEB kita memang kita utamakan kita punya quality program kita, education program kita yang kita harapkan contemporary lah, dan yang boleh rival universiti-universiti lain daripada domestik ataupun international. Memang every year kita tingkatkan, there's a requirements daripada MQA dan KPT. Memang kita always tingkatkan lots of works actually need to be done in order to make sure that our education programs ni memang very strong. Betul. Yang boleh meet the industry punya requirements kan, yang penting. Apa yang dia nak kita try to provide. Sebab bila kita do that, bila dia orang keluar, bila dia orang nak graduate kan, senang sikit dapat kerja kan. Betul. Selain daripada itu, this activity yang dekat dalam FEB tu juga penting. Kita pentingkan developing leadership dengan outstanding social communication skills dekat FEB. Jadi banyak aktiviti yang diadakan adalah sebenarnya kan bukannya kami yang buat. Pelajar yang buat. Para pelajar sendiri yang conduct that kind of activity. So we allow them to do whatever they want, to organize things, we independently so that they self-manage, and then we empower them. Macam like masa MCO last year, students kan bila dia buat activity sometimes kan amaze us. They can do better than us, you know. So masa CMCO last year kan, dia orang berjaya membawa Minister of Tourism, Dato' NC, online lah, still online kan. Yeah, but it's okay. Dia membawa. So macam like bila masa dia orang boleh jemput dengan minister ni, dapat datang. So macam kind of amazing. And then dalam FEB kita ada banyak persatuan. Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Tapi bawah-bawahnya kita ada, setiap kan tadi ada 5 program, 5 bidang kan. Setiap bidang tu ada dia punya society. Jadi setiap society tu ada their own leadership. Yang terdiri dalam kalangan pelajar? Ya, semua dalam kalangan pelajar. Dan these are treated as mini CEOs lah. Wow. So we allow them to organize things, to do votings, who are their leaders. So those are actually very, very important that help them to
improve dia orang punya communication skills, social communication skills and also leaderships. Kepada pelajar-pelajar FEB UNIMAS, saya kira mereka berbanggalah melihat apa yang dikatakan oleh Dr. Nur Azira ini, sebab ini adalah satu budaya yang mana mungkin tak ada di tempat-tempat lain, dan pastinya juga budaya ini menarik minat golongan ibu bapa yang mungkin anak-anak mereka lepasan SPM tahun ini tercari-cari mana nak melanjutkan pengajian, mungkin FEB ataupun fakulti-fakulti lain di UNIMAS lah, takkanlah FEB saja. Tapi pastinya menarik konsep itu sebenarnya, Jess. Kalau kita diberikan pendedahan, kita yang sendiri turun padang, bayangkan kita dapat menarik perhatian YB ni, itu kira satu pencapaian. Bukan mudah, sebab di alam pekerjaan kita ada protokol, prosedur dan sebagainya, dan mereka sudah berjaya melakukan itu di peringkat IPT. Syabas kami ucapkan kepada anda. Dan itu orang kata Gas, ini sekaligus bukan hanya dari segi akademik saja, tapi menitik beratkan daripada aspek kepimpinan, interpersonal mereka. Itu yang sangat menariknya dekat sini. Baik doktor, pada pendapat doktor, sebab kita ada doktor sekarang ini, alang-alang nak tanya ya. Jadi apa pendapat doktor, apa yang sikap yang perlu ada pada seseorang pelajar ingin mencuburi bidang korporat di Malaysia maupun di luar negara, doktor? Okey. Bagi saya, paling yang penting sekali adalah seorang tu kena berwawasan. Visionary. Okay. With a vision, they know where they're going, which path they want to go. They will know it. They will do it themselves, you know. Tak payah nak paksa-paksa. Dia orang yang merancangkan, I want to go here, I have to do this, I have to achieve this, I have to get what this cert kind of thing. Macam wawasan, visionary. Macam Dr. Mahathir kan, dia ada wawasan 2020. At least ada apa kat mana dia nak pergi. Tu yang best. Sebab kalau kita paksa pelajar membuat sesuatu, tak jadi, susah. The second quality that needed adalah persistence. Apa yang kita semua orang takut? Apa ya? Jas? Mungkin apa yang kita takut adalah ketidakstabilan kita dalam sesuatu bidang itu. Dan selagi kita tak cuba, kita tak tahu. Ataupun failure lah, another word failure kan. Those are actually yang the most feared by all. Not just students, memang semua orang, even saya. Dan kalau macam you persistence, you fail but then you don't give up. You bangun balik kan, persistence. That is, I think it's important. Never give up. Berwawasan, persistence, tak mudah give up, itu yang orang panggil sebagai grit. Jika kita ada punyai wawasan, passion, boleh apa saja bidang yang kita ceburi, pastinya kita dapat melakukannya. Baik, berbalik lagi mengenai FEB ini, doktor. Menyokong ekosistem ekonomi dan perniagaan di Sarawak dan Malaysia secara keseluruhannya, bagaimana gerak kerja itu dilakukan? Okay, first of all, kita ni adalah education punya organizations lah. So memang melalui kita punya education programs lah. Betul. With these education programs yang contemporary, yang rival tempat-tempat lain, universiti-universiti lain, kita ada preparing students for their career prospects. Bila dia orang graduates, so that they can actually go to the community, balik ke Sarawak, balik ke Malaysia, balik ke kampung untuk bertugas untuk giving back what they have learned. They have to help the community, they have to help the states and then Malaysia. Those are important lah. Dalam cakap mengenai membantu ekonomi komuniti setempat ini, FEB Global Outreach Program atau Outreach Program with Local Community, selain dari segi akademik, kalau boleh doktor perincikan, apakah antara sumbangan lain FEB dalam membantu kelestarian ekonomi dan perniagaan dalam kalangan komuniti dan luar daripada kampus universiti? Okay. Masa before COVID kan, we were quite active, going out. And then students also suka, even saya pun suka. Bukan nak duduk dekat dalam bilik saja kan. Suka bila ada jemputan, tolong apa-apa, help out, sharing our kepakaran. We love it to go out. Memang suka. Okay, so kita memang di FEB kita pentingkan excellence in research, consultations and community engagement. Okay. Di antara kita dah ada banyak engagement juga dengan community, tapi dan di antara yang saya boleh point out adalah Bong Jagoi Tourism Project. Pernah pergi tak? Setakat ini belum lagi. Tapi selalu tengok dekat Instagram, Facebook. Doktor dah pergi? Belum. Jauh sangat nak naik. Ada perancangan nak pergi ke sana bersama dengan pelajar? InsyaAllah. Saya lah salah satunya yang ikut dia nanti kan? Awak kan belajar. Tak, saya akan jadi. Kami pelajar. Belajar dan
Oh, boleh kan? Boleh. Tak Kita ada boleh. masalah. I mean, students of FEB also involved in this project, helping out the community to set out dia punya homestay, dia punya guide service. Kita punya pakar dekat FEB yang membantu daripada awal, daripada 2016 rasanya start and then daripada nothing to something great. Exactly. So you can see that kat IG kan, gambar-gambar memang cantik-cantik. Betul, Dia punya view tu, dia punya memang very nice. So those are the activity yang di antaranya lah. Dan di antara the other activity is adalah UNESCO. Kita bekerjasama dengan UNESCO AIHP. Betul. Untuk kempen sustainable water. Di sini kita bawa pakar-pakar daripada UNESCO AIHP bawa into Sarawak ke, seingat saya, kampung Santubong kita pernah pergi, dekat Bau kita pernah pergi, even ke Bario. So kita travel out membantu dan sharing out, helping out. Yang suka je jemputlah saya. Inilah gambaran secara holistiknya je keadaan di sesebuah universiti, dan secara spesifiknya dalam sesebuah fakulti itu bukan sahaja mereka belajar something yang teknikal, tetapi pengalaman itu yang sangat berharga. Mereka juga mempunyai outreach global community program ini yang membantu mereka untuk meningkatkan tahap kemanusiaan mereka lah. Ini keunikan UNIMAS ni sebenarnya, keunikan UNIMAS ni sebenarnya. Mungkin akhir sekali doktor, kalau boleh dikongsikan kepada mereka di luar sana, bukan saja untuk golongan pelajar tetapi ibu bapa secara keseluruhannya, pada pandangan doktor, apakah sikap dan bentuk persediaan yang perlu ada pada seseorang pelajar lepasan universiti untuk mereka mula menceburi dunia pekerjaan yang sebenar? With this pandemic punya ni memang ada challenge lah. Nak mendapat kerja susah. Jadi the willingness to try out, I think it's very important. And then jangan berkira sangat lah masa-masa ni kan. As long as you got jobs, you got finance to finance your family. I think that's for now kita will go for that tu. Nanti bila dah masuk sesuatu organisasi, build you up, the growth of the career, grow it out. Bring up your network and everything into that, so that your careers are developed. Okay, so for now, and then also try out, tengok kita dekat social media, dekat website, banyak peluang-peluang. So those peluang actually given by the state, given by the KPT, the Malaysia government, mungkin membantu. So try it out lah. Baik. Kena sentiasa tak berkira, sentiasa cari kelopongan dan peluang itu. Yang penting kena jumpa platform itu dahulu. Selepas jumpa platform, kembangkan kejayaan anda. InsyaAllah kejayaan itu milik anda. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Norazira Ayub, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS. Nanti datang-datang lah FEB ya. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh, dekat je daripada sini kan. Okey, so, kami ucapkan syabas sekali lagi untuk sambutan Juli Perak 25 tahun. InsyaAllah UNIMAS terus gemilang. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan siapa, Jess? Cikgu Azila. Kita nak apa yang perkenalkan akan Cikgu beliau Azila nanti. bawa kepada kita? Yang itu kita perkenalkan nanti. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Sejahtera Asia. Asia.
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ini, jangan risaulah Jess, sebab anda boleh jumpa sahaja kami di YouTube. Search sahaja Sejahtera Asia TVS. Baik Jess, kalau kita lihat di Sarawak sekarang ini, penangguhan sekolah itu dibuat di beberapa daerah. Di 9 buah daerah di Sarawak. Jadi melihat kepada situasi inilah, sebagai seorang kakak mungkin, apa alternatif Jess untuk mungkin membantu adik-adik ini supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran? Ya, itulah kita dah buat slot pendidikan dalam Sejahtera Asia. Sebab saya ni sendiri jadi host dekat Sejahtera Asia. Jadi nak selitkanlah slot pendidikan katanya. Itu slot terbaru yang akan kami bawakan Betul. kepada mereka di luar sana, terutamanya adik-adik baik di sekolah rendah maupun sekolah menengah, sebab baru-baru ini kita tahu bahawa Sarawak menangguhkan sesi persekolahan di 9 buah daerah sehingga 14 Mac. Itu pun kita belum tahu lagi keadaan pandemik ini macam mana, mungkin dilanjutkan dan sebagainya, kita tak tahu, dan ini pastinya menimbulkan sedikit kegusaran dalam kalangan ibu bapa yang risau sekiranya anak mereka banyak tertinggal dalam pelajaran sebab lebih kurang setahun sebenarnya sekolah ditutup ekoran pandemik COVID-19. Jadi diharapkan agar slot baru ini dapat membantu anda, sebab kadang-kadang kita faham ada golongan ibu bapa yang tercabar keimanan mereka untuk mengajar anak-anak ni yang mungkin bukan bengkeng tapi mungkin susah nak faham. Hanya cikgu yang dapat mengajar sidaknya. Jadi bila kita berkelakar, hanya cikgu aja yang dapat mengajar sidaknya. Jadi hanya ada seorang sahaja yang layak untuk menjadi tutor untuk slot pendidikan, slot terbaru di Sejahtera Asia ini. Kita bersama dengan tutor ataupun pengajar Cikgu Azila. Assalamualaikum, selamat pagi Cikgu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ceria Cikgu pagi ni. From apa Cikgu? From Red Zone? From red zone to online zone. To online zone. Cikgu ini terkenal dengan quote tersebut. Dia lah yang mencipta fenomena tersebut. Jadi Cikgu, banyak pelajar-pelajar di Sarawak ini, terutamanya yang menantikan kemunculan Cikgu Azila ni sebenarnya di Sejahtera Asia. Jadi kalau boleh Cikgu Azila perkenalkan dirilah terlebih dahulu. Sebab saya kira Cikgu Azila ini tidak lama lagi bakal menemui semua penonton kita dalam slot terbaru, slot pendidikan di Sejahtera Asia. Silakan Cikgu. Baik, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada TVS kerana jemput saya dan sudi jemput saya untuk slot ini. Dan satu perkara lagi, pagi ini sebenarnya anak-anak murid kita yang SPM ini, pagi ini mereka sit for matematik. Subjek saya tu. So semalam kita orang memang dah buat final preparation sangat dah. Final preparation kita dari pagi ada grup yang jumpa saya, dari tengah hari ada lagi grup, sampai malam ada grup yang bersama saya semalam. Balik rumah tu memang dah nang kata orang lalu terbongkang tulang. Itu paper 1 paper 2 ke Cikgu? Yes, paper 1 dan paper 2. Dan saya adalah pengajar untuk di Alham Tuition Center. Saya mengajar. Saya mengajar darjah 4 sampai 6 ada mengajar juga, and then to tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Matematik. Yes. Cikgu, kalau matematik ni berapa selalunya jarak untuk rehat antara paper 1 dan paper 2 tu? Saya tak pastilah. Saya tak pasti jadual hari ni pula. Lupa apa jadualnya hari tu. Bagi saya sebenarnya untuk matematik ni paper 1 ni bagi saya lah paper 1 lebih susah daripada paper 2, betul? Sebab paper 2 ni dia punya lubuk markah banyak kata orang. Banyak. Yes, betul. Dan paper 2 ni kita dah tahu dah. Nombor 1 akan jadi daripada topik mana, nombor 2 daripada topik mana, 3 daripada topik mana. Tapi paper 1 dia susah nak diramal lah daripada mana. So just ready je lah. Mungkinlah. Saya bukan cikgu tapi mungkin pesanan kepada mereka di luar sana untuk paper 1 kita try our best untuk dapat markah sebanyak mungkin. Paper 2 tu kita memang all out. Sebab kita tahu kan ini paper 2 mungkin pesanan ibu bapa kepada anak-anak. Selepas ni paper 2 mungkin boleh telefon anak-anak, buat yang terbaik, sebab itu kan ada paper yang terakhir untuk hari ini, biar letih sepenuhnya. Yes. Okey cikgu. Okey, mungkin berbalik kepada slot pendidikan kita. Slot pendidikan. Clickbait yang mungkin cikgu adakan dalam slot pendidikan ini untuk menarik minat pada pelajar ataupun golongan ibu bapa untuk terus setia menimba ilmu daripada cikgu. Okey. Untuk slot pendidikan ni saya dah plan dah. First saya punya formula lah, kalau saya mengajar pun saya mulakan dengan minat. So, student ini datang kepada kita, matematik ni dia nampak susah. So, nak bagi dia pandai, kena ada first stage dahulu. Bagi dia minat, bagi dia familiar dahulu. That's important. So, minat tu macam mana nak bagi saya lah. Saya akan mulakan dengan tricks. Ada benda-benda tertentu tu yang dia tengok susah, tapi kita akan bagi dia ada tricks tau. Ada cara nak buat ni senang.
Itu yang buat mereka curious. Yes. Ada nombor besar-besar, contohnya 25 darab dengan 25 terus dapat 625. Senang. 72 darab dengan 11 792. Saya dah tak senang duduk dah ni dengar. Yang cikgu ajar guys sebelum ni apa? Yang tolak yang untuk 9 saja, sifir 9 saja. Tolak 9. Contoh tolak 9. anak-anak kita kan yang sekolah rendah lah. Ada lagi tahun 6, tahun 5, 14 bayangkan 14 Okey, bentuk 14. lazim 14 1 dan 4 tolak 9. Dia akan pinjam 4 tak boleh tolak 9 pinjam. So jadi 14 1 jadi kosong. Kan 14 tolak 9 balik. Tak habis masalahnya. Kan? So ada cara. Senang sebenarnya. Nanti Okey, lah kita nak bincangkan uji caranya, Jazz lah Jazz. Jangan. Kalau Semua matematik. 18 tolak 9 macam mana Jazz? 18 tolak 9. Alamak, 1 tambah 8, 9. Okey. Itu sebenarnya yang Cikgu Zila nak sampaikan kepada kita. Banyak lagi detail dia macam mana nak belajar trik ni hanya dalam slot terbaru, slot pendidikan Sejahtera Asia. Okey, kita nak raikan juga komen Ada komen. penonton kita. Kata Afi Rosli, selain online classes boleh monitor and teman sekali medium channel pembelajaran True Television or YouTube channel ni. Jadi bila apa yang dikatakan oleh Afi Rosli ni kadang-kadang relevan juga. Sebab kalau kita biarkan saja anak-anak kita di depan laptop, TV dan sebagainya, saya kira kurang efisien. Jadi bagaimana doktor pula Cikgu Azila melihat, amin ya satu hari nanti doktor, Cikgu Azila melihat bahawa keperluan untuk ibu bapa itu turut sama memberi kerjasama. Ini bagi saya ini kelebihan. Kalau kelas dahulu kelas secara fizikal, dia hantar anak dia ke pusat tuition. Tak tahu anak ni berolah macam ni masa tuition. Ada yang okey. Ada yang susah nak dikawal tu dia tak tahu. Tapi kalau kita buat kelas secara online, saya punya kelas lah. Saya memang advise parents untuk monitor anak-anak. Kalau dapat memang join sekali dengan anaknya lah. Okey. So that mak ayah ni pun belajar sekali. Sebab apa yang saya selalu kongsikan dalam kelas, especially on online zone dan kelas-kelas online, saya selalu bagi triks yang pelik-pelik. Dia tak pernah nampak lagi. Mak ayah pun kadang-kadang ada yang bagi komen. Dia kata, tak sangka cikgu, saya pun baru belajar benda ni. Dan selama ni bukan main dah nangis-nangis dah anak dia ajar. Guna cara yang dia cuba selama ni tapi tak menjadi. Dan dia jumpa triks yang saya bagi itu, dia rasa sangat mudah. Dan parents pun belajar sekali. Itu kebaikanlah online punya method sekarang ni, kaedah sekarang ini. Parents boleh belajar sekali. Dan dia boleh tengok anak dia tu fokus ke tak dekat sebelah. Kadang-kadang anak ni depan laptop tapi buat kerja lain. Betul. Ni asyik bercakap pasal matematik. Kita nak tahu nanti apa slot pengisian yang lain juga. Nanti selepas ini kita jangan mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Kita nak tanya ada kerja rumah ke tak yang Cikgu Azila nak berikan selepas ini. Bersama dengan saya Syahrin Yusri dan rakan tugas saya Profesor Awang Azman, Awang Pawi dalam rancangan Randau yang akan bersiaran setiap hari Khamis 8.30 malam di saluran 122 Astro dan My TV. Untuk penonton Sejahtera Asia, kita ada satu slot terbaru, slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila. Jadi minggu ini kita akan start. Okey, Cikgu Azila, adakah sesi pembelajaran dalam slot terbaru ini akan turut menyelitkan aktiviti yang menarik untuk para pelajar? Seperti contohlah, adakah ada juga kerja rumah untuk mereka? Bukan sekolah saja boleh beri kerja sekolah, di Sejahtera Asia pun boleh beri kita orang kerja sekolah. Jadi mungkin yang memberi kerja sekolah itu Cikgu Azila, yang memantaunya saya Cikgu Disiplin. Awak apa, kaunselor? Boleh juga, Gas. Bolehlah jadi kaunselor. Ada kerja sekolah tak nanti? Boleh, kita boleh bagi kerja sekolah, bukan kerja sekolah, kerja rumah lah. Kerja rumah kan. Okay, kita ajar dahulu, and then selepas kita ajar, mungkin di hujung tu kita akan selitkan beberapa soalan. Soalan itu untuk dibuat sendiri oleh pelajar di rumah. Mak bapak lah monitor.
Betul. Ke nak ada hantar kerja pengawas. rumah dengan cikgu gas. Kalau Hantar bagi dekat cikgu saya gas. susah sikit nak dapat Biar dia makan. bertambah kerja. Oh. Baik Cikgu Azila, mungkin ni ada kaunselor ni. Saya kan konselor. Baik Cikgu Azila, berbalik kepada topik pendidikan ni tadi, mungkin ada beberapa ibu bapa masih lagi tak berapa nak faham apa konsep dia. Adakah Cikgu Azila ni mengajar hanya satu subjek sahaja ke dalam slot pendidikan Sejahtera Asia ataupun ada lagi subjek yang lain? Setakat ini kita punya apa yang kita punya gambaran sekarang lah tentang numbers lah, matematik. Matematik. Memang matematik. Dan saya sendiri pun di pusat tuition pun memang mengajar matematik dan saya mengajar admat juga. Okey. So more on matematik lah. More Kalau nak kepada suruh saya ni matematik. mengajar sejarah, tak tahulah apa saya nak cakap nanti. Saya boleh ajar sejarah. Boleh? Saya dapat A. Dia nak terima bagi kasih, tahu cikgu. dia dapat A. Nak ucap terima kasih Madah. kepada cikgu sekolah saya dahulu. Cikgu Kalau sejarah. saya memantau sajalah kalau sesiapa yang tak siap pergi sekolah tu, saya lah orang yang antara yang DM tu. Okey, Cikgu Azila, mungkin kalau boleh diterangkan juga kepada penonton pada hari ini differentiator yang akan dibawakan oleh Cikgu Azila, kelainan dalam slot pendidikan kali ini dalam Sejahtera Asia. Okey, macam saya cakap tadi, saya nak mulakan dengan minat. Okey. Macam mana saya nak mulakan dengan minat adalah formula saya adalah saya bagi tricks yang pelik-pelik itu yang membuatkan pelajar ini boleh menambah dia punya keyakinan. Okey. So lepas itu baru kita pergi lagi ke bahagian yang lebih mencabar sedikit. Mungkin kita akan mulakan dengan tambah tolak, darab bahagi yang biasa. Lepas tu ada satu lagi tricks itu missing number. Nanti kita akan ceritalah apa itu missing number. Okey. And then kita boleh berganjak sedikit ke bahagian positive and negative number. Okey. Which is ini sangat penting bagi pelajar tingkatan 1. Mereka selalu nampak benda ni sebagai number sahaja. So dia tak nampak macam mana benda ni nak di-apply dan macam mana kita nak mainkan nombor ni. So that negative 45 minus 4 dia boleh buat dengan bagus. Negative 45 minus 4, negative 49. Yes, Nak bagi tahu juga kita tahu. Hebat juga agak yang saya macam tu. matematik. Lepas tu, macam mana pula daripada nombor-nombor biasa ni, bila masuk tingkatan 1, dia akan berjumpa pula bukan sahaja dengan nombor tambah darab tolak bahagi dengan nombor, tetapi ada huruf. Dan apa maksud huruf tu sebenarnya? Bukan kita melihat sebagai 2A tambah 3A sahaja. Apa maksud A? Kenapa dia letak A? Kenapa dia letak X? Oh, ada maksud juga Dan kenapa X dengan Y tak boleh tambah? Ada maksud. Dulu kita cuma Apa belajar. maksud dia, cikgu? Kalau saya just tahu kalau berbeza unknown itu tak boleh dicampur kan? Jangan itu bagi tahu saja. dulu cikgu, Kalau jangan maksud bongkarkan ceritanya semua. macam mana? Tak boleh bongkar rahsia Tak dulu, boleh bongkar rahsia Jangan dulu. Ni Okey, ada bukan surprise slot elemen pendidikan. lah. Jadi mestinya golongan ibu bapa kat rumah tu dah tak sabar sebenarnya apa antara teknik cepat yang diajar oleh Cikgu Azila yang mungkin boleh anda belajar juga dan ajar lagi kepada anak anda, sebab kita tahu bayangkan 1 tahun sekolah ditutup, pasti ramai antara anak-anak yang ketinggalan. Jadi jangan lepaskan peluang ini, tonton Cikgu Azila dalam slot pendidikan di Sejahtera Asia. Cikgu Azila ada soalan cuba emas. Ada WhatsApp ataupun grup Telegram tak nak dibuat untuk mengumpulkan pelajar-pelajar yang menonton Cikgu Azila di Sejahtera Asia ni nanti? Oh, saya pun lalu rasa idea tu. Manfaatkan teknologi. Okey, boleh. Kita boleh itulah. Apa nama grup ya kalau? Ya, mau tahu juga. Setakat ni kalau Telegram group yang Okey. saya dah buat untuk ada dalam 2000 lebih kot 2000 yang lebih dalam pengikut, tu online zone. Saya punya Online Telegram. zone. Mungkin kita boleh announcekan lagi nantilah. Ada ibu bapa juga dalam grup Telegram tersebut. Ramai. Oh, ramai. lepas tu Memang- boleh masukkan saya juga ya Cikgu Azila. Boleh. Saya Nak kena belajar belajar apa? math ni. Nak belajar math. Nak belajar math lagas. Nak lawan orang sebelah Dia ni. nak kira masa dia baca berita, dia nak kira berapa minit, 3 tambah 5 minit iklan. Penting. Macam tu kan? Kena macam kira duit juga guys. Oh, ya. Ni bakal accountant. Bakal accountant anda dekat Kaunselor rumah. dia juga, accountant dia juga, tapi cikgu disiplin tetap saya. Jangan Amboi. lambat. Okey, Cikgu Azila, akhir sekali bagaimana cikgu melihat bahawa cabaran semasa pandemik COVID-19 ini it's a bless in Betul. disguise. Walaupun para pelajar tak dapat turun sekolah, ada sahaja kekangan, tetapi bagaimana cikgu Azila melihat bahawa ada kebaikan dalam suasana sebegini? Sekarang ini kalau dululah back to 1998 masa saya masih sekolah, Okey. kiralah umur 1998 kita diberitahu oleh cikgu masa tu kata nanti tahun 2020 awak tak perlu datang ke sekolah, awak cuma di rumah masing-masing klik tekan saja butang dan semua kawan-kawan dah nampak. Betul-betul berlaku. Dan bagi saya online ini apabila kita dah COVID-19 kita buat secara online sebenarnya banyak kelebihannya. Kalau kita nak fikirkan keburukan
kita boleh fikirkan apa keburukan. What if kita fikir dia punya kebaikan? Kebaikannya adalah student ini, setiap student, cikgu betul-betul di depan muka dia. Betul. Dia skrin besar macam tu. Unlike physical class. Physical class ada budak duduk depan. Kelebihan, ada budak duduk tengah dan ada yang duduk belakang. Belakang kadang-kadang suara cikgu tak dengar sangat. Nak tanya soalan kadang-kadang yang depan dominate lagi. Yang kat belakang nak tanya soalan kadang-kadang lambat nak dilayan. So itu kebaikan kalau online kelas. Dan online kelas ini kita boleh kawal, kelas tak bising. Okey. Kelas fizikal budak-budak terlalu aktif, kadang bising. Kita susah nak kawal. Tapi online kelas senang. Saya boleh mengajar. Ada kelas saya mengajar sampai 400 lebih student. 400 lebih kalau ikutkan memang rio. Tapi kita mutekan semua student, kita kuasa di tangan kita. Kuasa di tangan kita. Kalau bising sangat, mutekan sahaja. Dan kita boleh jemput siapa student yang nak jawab soalan. Mungkin boleh jemput satu ataupun dua orang. Dan kita unmutekan mereka. Macam tu. Dan satu lagi bagi saya, sekarang ini dulu hantar anak ke pusat tuition, hantar ke sekolah. Mak bapak tak tahu apa berlaku dekat kelas. Tapi sekarang bila macam tu dia boleh monitor. Mak ayah boleh berada di sebelah, belajar sama-sama. Anaknya tak beri perhatian apa semua, kubit terus kat siap. Senang kan Kak? Kubit terus. Siapa Kubit terus. yang bolah ya, kubit terus. Nak bengkengnya, tok cikgu disiplinnya. Inilah kelebihannya sebenarnya belajar dalam pandemik yang mencabar ini. Tetapi jangan dijadikan ia sebagai kekang. Terima kasih Cikgu Azila. Sama-sama. Tak Terima sabar kasih sebenarnya juga. untuk edisi pertama Slot Pendidikan Yes. ini dikabarkan hari Khamis ini. Khamis ini. Khamis yes. ini. Jadi terima kasih sekali lagi Cikgu Terima kasih. Azila. Sama-sama. InsyaAllah kepada anda di luar sana, kepada adik-adik yang menjalani SPM sekarang ini, all the best kami ucapkan untuk paper 2 selepas ini, all out biar kalau letih, biar letih sepenuhnya. Yes. Jadi kepada anda, penonton Sejahtera Asia, esok kami akan kembali lagi dengan topik yang lebih menarik hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum.